أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat subuh secara berjemaah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan mendengar satu hadis ataupun satu riwayat dalam Sahih Al-Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini ana akan baca kepada tuan-tuan sebuah hadis yang menceritakan tentang bab kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hiraqla malikir Rum. Bab berkenaan dengan surat yang dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Rom yang bernama Hercules. Dan dalam kisah ini berlakunya dialog panjang antara seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Sufyan bin Harbin dengan Hercules. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Abu Sufyan bin Harbin akhbarahu, daripada Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahawasanya Abu Sufyan bin Harbin memberitahu kepada dia, anna Hiraqla arsala ilaihi fi raqbin min Quraisy. Satu hari Raja Rom yang bernama Hercules ini menjemput beliau Abu Sufyan bin Harbin bersama satu rombongan daripada Quraisy untuk datang menghadap bertemu dengan dia. Wa kanu tujaran bisyam. Ketika itu Abu Sufyan dan rombongan sedang dalam perjalanan berniaga di Syam. Fil muddati allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Abu Sufyan wa kuffar Quraisy. Peristiwa ini berlaku ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian damai antara Nabi dengan orang-orang Quraisy. Dan ketika peristiwa ini berlaku, Abu Sufyan bin Harbin masih belum beriman dengan Nabi SAW. Ya, dalam lingkungan peristiwa ini berlaku antara tahun 6 ataupun 7 Hijrah. Selepas perjanjian Hudaibiyah dan sebelum berlakunya Fathu Makkah. Fa'atauhu wahum bi'ilya. Lalu mereka ini bertemu dengan Hercules, Raja Rom, ketika mereka sampai di sebuah tempat di Syam bernama Ilya. Ilya dekat Palestin. Fada'ahum fi majlisihi. Maka Hercules, Raja Rom ini menjemput rombongan Quraisy masuk ke dalam istananya.
wa haulahu uzama'ur Rum, dan sekeliling Hercules ni ada pembesar-pembesar Rom daripada padri-padri mereka. Summa da'ahum wa da'a bi turjumanihi, kemudian Hercules memanggil mereka, rombongan Quraisy, dan juga penterjemah, translator yang menjadi jurucakap antara Hercules dengan rombongan daripada Quraisy. Sebab Hercules ni dia bukan orang Arab, nama pun Hercules kan. Dulu masa kita budak-budak tengok juga cerita Hercules ni kan, badan tough, badan sado, Incredible Hulk, itulah lebih kurangnya. Rupa-rupanya Hercules ni tuan-tuan, raja dan juga padri yang alim. Dia bukan bodybuilder, dia seorang padri yang alim. Faqala, maka berkata Hercules, ayyukum aqrabu nasaban bihadha ar-rajul alladhi yaz'um annahu nabi. Hercules berkata, dalam rombongan Quraisy ini, di kalangan kamu, siapakah di kalangan kamu yang mempunyai hubungan keturunan ada kena-mengena dengan Nabi SAW? Siapa dia? Faqala Abu Sufyan, maka Abu Sufyan berkata, ana aqrabuhum nasaban, aku orang yang paling hampir keturunan dengan Nabi SAW. Ia sebab daripada Abdi Manaf. Faqala, maka kata Hercules, udnuhu minni, engkau ke depan. Yang kau kata engkau ada kena mengena dengan Nabi, kau ke depan. Wa qaribu ashabahu faj'aluhum inda dhahrihi, dan kawan-kawan yang lain yang bersama Abu Sufyan, contohlah ya, kalau dengan Abu Sufyan tu ada 7 orang, jadi Abu Sufyan datang di ke depan, lagi 6 orang duduk di belakang Abu Sufyan. Abu Sufyan depan, lagi 6 duduk belakang dia. Summa qala litarjumanihi, kemudian Raja Hercules bagi tahu dekat jurubahasa, dia kata apa? Qul lahum, cakap kepada mereka. Mereka tu makna orang yang berada di belakang Abu Sufyan, 6 orang ni. Bagi tahu dekat 2 orang, inni sa'ilun hadza an hadza ar-rajul, aku akan tanya kepada Abu Sufyan ini beberapa soalan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kadzabani fakadzibuhu, nanti kalau ada soalan yang aku tanya dan dia ni bohong, mana Abu Sufyan menipu, maka yang kat belakang ni buat isyarat bagi tahu dia ni menipu. Gitu. Cakaplah, buatlah isyarat, kata gini ke, bengong ke apa kan. Buat isyarat atau bagi tahu yang dia ni menipu. Jadi kenapa dia letak orang tu kat belakang? Supaya, contohlah ya, contoh, kalau Abu Sufyan menipu, kalau orang tu duduk, orang kata kiri kanan, lepas tu orang kata, kau menipu kau menipu. Nanti Abu Sufyan kata, tahu, kau kata aku menipu. Jadi kecil hati, kawan-kawan kecil hati dan sebagainya. Jadi tak nak kecil hati, tak nak berasa hati, biar kawan yang belakang kata. Macam gitu tuan-tuan. Lalu apa kata Abu Sufyan bila raja kata macam tu? Fa wallahi laula al-haya'u min an ya'thiru alayya kadhiban lakadzabtu anhu. Abu Sufyan kata, demi Allah, kalaulah tak kerana aku ni ada rasa malu yang amat sangat, nescaya aku akan menipu. Aku akan menipu depan raja ni. Kalau raja tanya soalan, aku akan gorenglah, aku menipu dia. Tapi kerana aku ada rasa malu, aku tak jadi nak menipu. Summa kana awwala ma sa'alani anhu an qala. Lalu soalan pertama yang raja ditanya dekat Abu Sufyan, kaifa nasabuhu fikum, bagaimanakah keturunan lelaki ini, makna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di kalangan kamu? Jawab Abu Sufyan, huwa fina dhu nasabin, Muhammad merupakan orang yang mempunyai keturunan yang baik di kalangan kami. Soalan yang kedua, fahal qala hadzal qawla minkum ahadun qattu qablahu, sebelum Muhammad mendakwa dirinya menjadi Nabi di kota Makkah, ada tak orang lain yang pernah mendakwa dirinya menjadi Nabi di kota Makkah? Ada ke tidak?
Lalu Abu Sufyan kata, la, tidak ada. Maknanya dialah orang pertama yang mendakwa dirinya sebagai Nabi. Soalan yang ketiga, fahal kana min abaihi min malikin, ada tak di kalangan bapa, atuk, nenek, moyang Muhammad pernah menjadi raja di kota Makkah? Qultu, kata Abu Sufyan, la, tidak ada. Soalan yang keempat, fasyrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum, yang mengikut ajaran Muhammad ini siapa? Golongan mana? Adakah golongan orang-orang yang berpengaruh, orang-orang mulia, geng-geng korporat, jutawan, datuk, tan sri, ataupun yang ikut Muhammad ini merupakan golongan yang du'afa, orang-orang susah, orang miskin, hamba. Mana satu kategori pengikut Muhammad? Orang kaya, orang senang ke, ataupun orang susah? Kata Abu Sufyan, bal du'afa'uhum, bahkan pengikut Muhammad merupakan orang-orang yang du'afa, orang yang lemah, orang yang tidak ada pengaruh, orang miskin, orang susah di kalangan hamba. Soalan seterusnya, kata Raja Hercules, ayaziluna am yamkusun, pengikut Muhammad ini yang kamu tengok semakin hari semakin bertambah ke semakin berkurangan? Kata Abu Sufyan, bal yazidun, bahkan semakin hari semakin ramai. Qala fahal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidini ba'da an yadkhula fihi, ada tak di kalangan pengikut Muhammad yang dah masuk Islam kemudian dia murtad kerana marah dengan agama ini? Ada ke tak ada? Apa kata Abu Sufyan? Tidak ada. Maknanya Abu Sufyan ni, tuan-tuan, amanah sungguh dia soalan tu. Dan dia tahu, setakat pengalaman dia kenal Nabi, Nabi berdakwah sejak 13 tahun dekat Makkah, campur peristiwa ini lebih kurang 6-7 tahun di Madinah. Setakat pengetahuan Abu Sufyan, tidak ada lagi para sahabat Nabi yang murtad. Qala fahal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala, tanya Raja Hercules ni, sebelum Muhammad mendakwa dirinya menjadi Nabi, pernah tak kamu di Makkah menuduh dia dengan tuduhan seorang pembohong, pendusta? Pernah tak engkau orang dekat Mekah kata Muhammad ini pembohong ataupun pendusta? Kata Abu Sufyan, la, tak ada. Maksudnya tak pernah orang Mekah tuduh Nabi ini orang yang berbohong. Qala fahal yaghdir, adakah Muhammad ini pernah memungkiri janji? Qultu, kata Abu Sufyan, la, Muhammad tak pernah memungkiri janji. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun biha atau fiha, dan kami sekarang ini, kata Abu Sufyan, dalam perjanjian damai dengan Muhammad, mana dalam perjanjian Hudaibiyah, ya, sebab peristiwa ini berlaku antara tahun 6 dan tahun 7 Hijrah. Qala walan tumakkinni kalimatun udkhil fiha syai'an ghaira hadhihi al-kalimah, apa kata Abu Sufyan, Muhammad tak pernah berbohong, Muhammad tak pernah mungkir janji, dan kami sekarang sedang membuat perjanjian damai dengan dia, dan saya tak tahu yang akan datang Muhammad buat apa, saya tak tahu. Apa kata Abu Sufyan? Itu je perkataan yang aku boleh cakap, tak boleh cakap lebih pada tu. Fahal qataltumuhu, tanya raja lagi, adakah kamu pernah berperang menentang Muhammad? Kata Abu Sufyan, ya, betul, kami pernah berperang. Fakaifa kana qitalukum iyyahu, bila kamu berperang menentang Muhammad, bagaimana bentuk peperangan tersebut? Qultu, kata Abu Sufyan, al-harbu bainana wa bainahu sijalun yanalu minna wa nanalu minhu. Peperangan antara kami dengan Muhammad sijalun, mana bergilir ganti. Kadang-kadang dia menang, kadang-kadang kami menang, kata Abu Sufyan. Qala wa madza ya'murukum, apakah ajaran Muhammad? Apa yang Muhammad suruh?
Qultu, aku berkata, yaqulu, Muhammad berkata, antara ajaran Muhammad apa dia? Ubudullaha wahdahu, sembahlah Allah Tuhan yang esa. Wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan syirikan Allah dengan sesuatu pun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkan apa yang disebutkan, yang dibawa oleh datuk nenek moyang kamu. Wa ya'muruna bis salah, Nabi menyuruh kami supaya bersembahyang. Wasidq, bercakap benar. Wal afaf, menjaga maruah. Wasilah, dan menyambung silaturahim. Faqala li tarjuman, lalu bila Hercules dah tanya soalan ni semua tuan-tuan, lalu Hercules ulang balik semua soalan itu untuk dia explain, dia jelaskan kepada Abu Sufyan kenapa dia tanya soalan-soalan tadi. Kata Hercules, yang pertama, aku tanya kepada engkau tentang keturunan Muhammad. Fadzakarta annahu fikum dzu nasabin, dan kau bagi tahu keturunan Muhammad merupakan keturunan yang paling baik. Untuk makluman kau, wahai Abu Sufyan, fakadzalika ar-rusul tub'atsu fi nasabi qaumiha. Begitulah keturunan para nabi dan rasul. Mereka akan diutuskan oleh Allah daripada sebaik-baik keturunan. Mana betul dia itu nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, aku ada tanya pada engkau tadi soalan, hal qala ahadun minkum hadzal qaul. Sebelum Muhammad mendakwa dirinya menjadi nabi, ada tak orang lain yang pernah mendakwa dirinya sebagai nabi di kota Makkah? Dan kau kata tak ada. Muhammad orang pertama mendakwa diri sebagai seorang nabi. فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. Kata Hercules, maknanya kalau ada orang yang pernah mendakwa dirinya sebagai nabi di kota Makkah, ya, sebelum Nabi Muhammad mendakwa diri sebagai nabi, tiba-tiba sebelum tu dah ada orang. Cuma orang ni bila didakwa diri sebagai nabi, tak ada sambutan. Orang tak layan. Dan dia pun mati ke apa ke, pindah tempat lain ke. Tiba-tiba muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad mendakwa dia sebagai nabi. Maknanya dia tu bukan nabi, dia pembohong. Kenapa? Sebab dia nak test market. Kan orang dulu dakwa sebagai nabi tak laku, orang tak respon, orang tak sambut. Hari ni aku nak try, manalah tahu kod-kod orang sokong aku. Gitu maksudnya. Maka kata Hercules, kalau tak ada orang pernah mendakwa diri sebagai nabi di kota Makkah, maknanya memang confirm dia seorang nabi. Wa sa'altuka hal kana min aba'i min malikin fa dzakarta an la kuntu falau kana min aba'i min malikin kuntu rajulun yatlubu mulka abihi. Dan bila aku tanya soalan kepada engkau, ada tak datuk nenek moyang Muhammad yang berada di Makkah sebelum ini pernah menjadi raja, pernah menguasai kota Makkah? Kau kata tak ada. Bila tak ada, maksudnya dia memang seorang nabi. Kalau atuk nenek Nabi Muhammad pernah menjadi raja di kota Makkah, kemudian kerajaan mereka diruntuhkan, orang lain ambil alih, orang lain rampas kuasa, tiba-tiba Muhammad muncul mendakwa diri sebagai nabi. Maknanya apa? Maknanya Muhammad itu mendakwa jadi nabi untuk mengembalikan balik kekuasaan atuk nenek moyang dia. Maknanya betul dia seorang nabi. Maknanya latar belakang keluarga nabi ni bukan orang yang berpengaruh, berkuasa di kota Mekah secara total. Wa sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. Dan bila aku tanya kepada kamu, adakah Muhammad ini pernah kamu tuduh dia seorang pendusta, pembohong? Kamu kata tak pernah. Maka apa kata Hercules? Mustahil. Kalau Muhammad ini dia tak pernah berbohong kepada kamu, mustahil dia berani berbohong atas nama Allah. Sebab mendakwa diri sebagai nabi,
mendakwa dia sebagai seorang rasul, itu bukan boleh main-main. Itu antara makhluk dengan Allah. Benda ni bukan main-main. Jadi Muhammad bukan pembohong. Dia seorang Nabi. Wa sa'altuka asyrafun nasi taba'uhu am du'afa'uhum. Dan aku tanya kepada kamu, pengikut Muhammad ini ramainya daripada orang kaya ataupun orang miskin, berpengaruh ataupun orang yang tidak ada pengaruh. Lalu kamu kata pengikut Muhammad ramai di kalangan orang-orang yang susah, orang miskin, du'afa. Maka apa kata Hercules? Qala wahum atba'ur rusul. Begitulah pengikut Nabi dan Rasul. Maknanya pengikut Nabi Rasul, tuan-tuan, daripada turun-temurun sejak zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ramai pengikut Nabi Rasul ialah orang-orang yang lemah, yang tidak ada pengaruh, yang susah, yang ditindas, golongan yang orang tidak peduli kepada mereka, golongan du'afa. Kalau tuan-tuan baca Al-Quran dalam surah Al-A'raf, kebanyakan yang lawan Nabi dan Rasul ialah golongan qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi. Al-mala'u, al-mala'u ni makna apa? Bukan mala'un. Mala'u ni makna golongan yang berkuasa, pemerintah yang berpengaruh, yang ada jawatan, pangkat dan sebagainya. Itulah golongan yang menentang para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan aku tanya lagi kepada kamu soalan, ayaziduna am yamkusun? Pengikut Muhammad hari demi hari makin bertambah atau makin berkurangan? Kamu kata pengikut Muhammad semakin hari semakin bertambah. Apa kata Hercules? Wa kadzalika amrul iman hatta yatim. Begitulah urusan keimanan manusia kepada Allah. Dia akan bertambah sehingga disempurnakan satu hari nanti. Wa sa'altuka ayartadu ahadun sukhtatan li dinihi ba'da ayadkhula fih. Dan aku ada tanya kepada kamu tadi soalan, ada tak di kalangan pengikut Muhammad yang murtad keluar daripada agamanya? Kamu kata tidak ada. Wa kadzalikal iman hina tukhalitu bashashatuhu alqulub, kata Hercules. Begitulah keimanan apabila iman itu telah masuk ke dalam hati, dalam jantung seseorang manusia, dia tidak akan keluar, dia akan bertahan, dia akan terus dalam hati manusia. Wa sa'altuka hal yaghdir, dan aku tanya kamu tadi soalan, adakah Muhammad ini pernah memungkiri janji? Kamu kata tidak pernah. Begitulah sifat seorang rasul, mereka tidak akan memungkiri janji. Wa sa'altuka bima ya'murukum, dan aku tanya kepada kamu tadi apakah ajaran Muhammad? Fadzakarta annahu ya'murukum an ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa yanhaakum an ibadati al-awthani wa ya'murukum bis salati wa sidqi wal afaf. Dan kamu kata ajaran Muhammad ialah menyuruh menyembah Allah, jangan syirikan Allah, dan Muhammad menegah kamu daripada menyembah berhala, menyuruh kamu sembahyang, bercakap benar, menjaga maruah, membayar zakat. Apa kata Hercules? Fa in kana ma taqulu haqqan, kalau semua soalan-soalan ni yang aku tanya tadi kau jawab belaka dan semua jawapan kau ni betul, kau tak tipu aku, dengar ini elok. Fa sayamliku mawdi'a qadamayya hataini, satu hari nanti Muhammad akan menguasai tempat aku duduk pada hari ini. Dia kata gitu, tuan-tuan. Maknanya satu hari nanti Islam akan menguasai Rom, bukan sekadar Rom, Parsi. Dan di akhir zaman nanti dunia seluruhnya akan dikuasai oleh Islam. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun, kata Hercules. Sesungguhnya aku mengetahui satu hari nanti Nabi akhir zaman akan muncul. Walam akun azunnu annahu minkum, tetapi aku tak menyangka yang Nabi tersebut di kalangan kamu bangsa Arab. Falau ani a'lam ani akhlusu ilaihi latajashamtu liqa'ahu walau kuntu indahu laghasaltu an qadamihi. Kata Hercules lagi, tuan-tuan, kalaulah boleh aku nak sangat pergi bertemu dengan dia, dan aku akan berusaha
bertemu dengan dia, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kuntu indahu, dan kalau aku ada bersama dengan Muhammad sekarang ini, la ghasaltu an qadamihi, nescaya aku akan basuh kakinya. Nak bagi tahu Hercules ni merendah diri, tawaduk. Dia kata kalau aku ada dekat Nabi pada sekarang, waktu sekarang, aku akan basuh kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan baca sejarah ini, inilah perbezaan antara Raja Rom dengan Raja Parsi. Rom, walaupun diorang Kristian, tapi diorang ada pengetahuan tentang para Nabi dan Rasul. Sebab tu diorang dipanggil apa? Ahlul Kitab. Macam mana diorang anti Rom, walaupun dia berperang dengan tentera Islam, ratusan ribu berperang menentang tentera Islam, tapi diorang ni ada hubungan sebab diorang Ahlul Kitab. Diorang Ahlul Kitab kan? Ahlul Kitab ada Taurat, ada Injil. Cuma diorang keras kepala lah. Tapi sikit sebanyak dia tahu kebenaran tentang Islam ini. Berbeza dengan Parsi. Raja Parsi, diorang langsung tak ada pengetahuan tentang Nabi dan Rasul. Dan diorang jenis sembah api. Bagi dia, Nabi Rasul ni mengawut belaka. Berbeza dengan orang-orang Kristian. Betul Allah kata dalam Al-Quran, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina kafaru al-yahuda wa la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina kafaru, kan? Orang Yahudi, orang kafir. Al-kafir dengan mana? Orang kafir dengan maksud orang yang ibadatul awsan atau ubadul awsan, yang menyembah berhala. Set-set sembah berhala, set-set sembah api majusi ni cukup benci kepada Islam. Tapi kalau Ahlul Kitab, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina utul kitab. Ya, tapi orang yang agak, orang kata dekat, boleh berbincang dengan orang Islam, inilah golongan Ahlul Kitab, macam Hercules. Thumma da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi ba'atha bihi dihyatun ila azimi Busra. Bila dah habis Hercules cakap macam tu, tuan-tuan, dia minta menteri dia keluarkan satu surat. Yang surat ini telah dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui seorang sahabat bernama Dihyatul Kalbi, dan surat ini diserahkan kepada Raja Busra. Busra pada hari ini terletak di sempadan Syria dengan Jordan. Dia tempat-tempat orang berniaga dulu. Zaman-zaman dulu orang berniaga dekat Busra. Masa anda belajar Syria dulu, anda pergi dah dekat Busra ini beberapa kali. Jadi, di Busra dulu, tuan-tuan, ada seorang raja yang duduk bawah Empire Rom. Dan Hercules ini dikategorikan sebagai agung, raja paling besar dalam Empire Rom. Jadi surat itu dibawa oleh sahabat Nabi bernama Dihyatul Kalbi. Diserahkan kepada Raja Busra, Kristian. Dan surat itu disimpan dan diserahkan kepada Hercules. Lalu diorang bawa surat itu dan Hercules pun baca. Jadi tukang baca-baca surat itu. Apakah isi kandungan surat tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Hiraqla azimir Rum, salamun ala man ittaba'al huda, amma ba'du فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الإريسيين قال الله تعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Surat itu berbunyi, tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ibn Abdullah wa rasulihi, daripada Muhammad Abdillahi, hamba Allah dan pesuruhnya. Ila Hiraqla azimir Rum, kepada Hercules, raja Rom. Salamun ala man ittaba'al huda, sejahteralah bagi mereka yang mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du,
Fa inni ad'uka bi riayatil Islam, sesungguhnya aku menyeru kamu wahai Hercules kepada seruan Islam. Aslim taslam, masuklah Islam engkau akan selamat. Jadi surat tu Nabi SAW hantar kepada Hercules, ajak dia masuk Islam. Yu'tika Allahu ajraka marratain, kalau engkau masuk Islam kau akan dapat 2 pahala. Apa dia 2 pahala tuan-tuan? Pahala pertama dengan sebab pahala dia beriman dengan Nabi Isa alaihi salam, dia beriman dengan kitab Injil. Bila dia masuk Islam, dia dapat pahala kedua, iaitu beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan Al-Quran. Tetapi fa in tawallaita, kalau engkau berpaling, engkau tak nak masuk Islam, fa inna alayka ithmal irisiyin, engkau akan menanggung dosa al-irisiyin dengan maksud rakyat jelata. Okay, seluruh rakyat jelata yang bersama engkau, engkau tanggung dosa. Sebab engkau raja, engkau agung. Kalau engkau convert, engkau masuk agama, seluruh rakyat akan ikut engkau belaka. Untung engkau. Tapi kalau engkau degil, engkau tak nak masuk Islam, engkau tanggung dosa rakyat engkau. Allah berfirman, Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, marilah kepada satu kalimah yang ada persamaan antara kami dengan kamu. Apakah kalimat tersebut? Alla na'budu illallah, jangan kita sembah kecuali Allah. Wala nusyrika bihi syai'an, dan jangan kita mensyirikkan Allah itu dengan sesuatu pun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan jangan sekali-kali kamu mengambil di antara kamu, antara salah satu dengan yang lain sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallau, tetapi jikalau kamu berpaling, faqulu syhadu, bersaksilah sesungguhnya kami orang-orang yang beriman. Jadi bila Hercules tuan-tuan dah habis soal jawab interview dan baca surat ini di hadapan Abu Sufyan, qala Abu Sufyan kata, falamma qala ma qala wa faragha min qira'atil kitabi kathura indahu as-sakhab. Bila habis di interview, habis baca surat ni, tiba-tiba tuan-tuan, istana Hercules kecoh. Menteri-menteri tak puas hati, padri-padri, bishop semua tak puas hati, ketuknya berdegang. Ni apa ni? Dia marah. Sebab apa? Diorang susah hati, diorang dah bimbang, takut-takut Hercules akan masuk Islam. Sebab nampak gaya cakap, gaya respon, macam dah lembut hati dengan Islam. Nak masuk Islam dah. Menyebabkan istana Hercules kecoh, padri-padri mengamuk, menteri-menteri bantah tak puas hati. Wartafa'atil aswatu, dan suasana tak terkawal, jadi suara tinggi dalam istana tu. Wa ukhrijna, dan kami diminta keluar daripada istana. Lalu pengawal pun bawa kami keluar daripada istana Hercules. Fakultu li ashabi, maka Abu Sufyan kata dekat rombongan dia, ketika kami keluar daripada istana Hercules, laqad amira Amru bin Abi Kabsyah innahu yakhafu Malik Bani al-Asfar. Kata Abu Sufyan, sesungguhnya hebat, mana dahsyat cerita pasal Muhammad ini. Dia cerita pasal Nabi Muhammad ni bukan sebarangan, bukan benda kecil, benda besar. Sehingga Raja Malik Bani al-Asfar, mana Raja Bani al-Asfar dengan mana raja yang berambut perang, berambut kuning. Sebab orang Rom ni banyak rambut yang warna macam gitu, warna perang, warna kuning. Sesungguhnya raja yang berambut kuning pun dah gerun, takut, hormat, respect kepada Muhammad. Hebat sungguh anak Abu Kabsyah. Abu Kabsyah bapa angkat Nabi, suami kepada Halimatus Sa'diyah yang menyusukan Nabi SAW. Jadi apa kata Abu Sufyan? Laqad amira Amru ibni Abi Kabsyah. Sesungguhnya keadaan kisah tentang anak Abu Kabsyah begitu hebat sehingga digeruni oleh raja Rom ini. Famaziltu muqinan annahu sayazhar hatta adkhalallahu alayya al-Islam, kata Abu Sufyan. Semenjak pada hari itulah aku semakin yakin bahawasanya Muhammad satu hari nanti akan diberikan kemenangan sehinggalah Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati aku untuk Islam. Wa kana ibn Nazur, kata Abu Sufyan lagi,
Di Rom tuan-tuan, dekat Syam masa tu, ada seorang padri bernama Ibnu Nazur, sahibu Ilya wa Hirakla. Dia ni menguasai kawasan Ilya, sebuah tempat di Palestin, dan dia merupakan teman rapat dengan Hercules. Kira Ibnu Nazur dengan Hercules ni satu perguruan, satu pengajian, satu level. Orang kata orang kayangan, orang bangsawan, geng-geng raja-raja, dan sama alim, hebat ilmunya. Uskufan ala Nasara Syam, beliau merupakan bishop, padri di Syam. Yuhadith, Ibnu Nazur menceritakan, an Hirakla hina qadima Ilya, satu hari Hercules datang ke Ilya, datang ke Palestin. Asbaha yawman khabithan nafsi. Satu hari Hercules datang ke Ilya di Palestin, dan dia bangun pagi dalam keadaan muka dia dalam keadaan bad mood. Muka dia macam susah gitu. Tak macam kalau orang bangun pagi kan, muka happy, muka segar. Dia bangun pagi tu macam ada masalah besar. Kan, apa hal raja ni? Susah hati nampak bergaduh dengan bini ke? Ke bini mengajuk ke macam mana? Kan. Lain macam muka raja ni. Faqala ba'du batariqatihi. Lalu ada beberapa orang padri yang susah hati tanya dekat Hercules. Qad istankarna hayatak. Wahai raja, kenapa raja macam ni? Lain macam muka raja. Macam ada masalah aja. Apa masalah raja? Qala Ibn Nazur, kata Ibn Nazur lagi yang menceritakan kisah ini. Wa kana Hiraklu hazza'an yanzuru fi nujum. Hercules ni tuan-tuan, antara kelebihan yang Allah bagi dekat dia, dia seorang yang hazza'. Hazza' ni orang yang pakar dalam membaca bintang-bintang di langit. Dia pakar dalam ilmu astronomi tuan-tuan. Hebat dia orang, bukan main-main. Zaman ni mana ada teleskop, skop, tak benda lagi aku tak kena nak menyebut tu kan. Teropong-teropong mana ada. Tapi Hercules ni alim dia kenal bintang-bintang di langit. Faqala lahum hina sa'aluhu. Lalu bila padri-padri tanya, wahai tuan Raja Hercules, kenapa tuan macam ada masalah, tak puas hati? Apa masalah tuanku? Apa kata Hercules tuan-tuan? Dia kata, ini ra'aitu lailata hina nazartu fi nujum. Malam tadi, ketika aku keluar daripada istana, aku tengok dekat langit. Aku tengok bintang di langit. Tiba-tiba dia kata, hina nazartu fi nujum, malik al-khitani qad zahara, faman yakhtatinu min hadhihi ummati. Punya terornya Hercules tuan-tuan, dalam jutaan bintang di langit, dia kenal ada satu bintang. Bintang ni tuan-tuan, kalau dia muncul di langit, bermaksud dalam ilmu pengetahuan Hercules, seorang padri ni, dalam ilmu pengetahuan dia, kalau muncul bintang ini bermaksud telah muncul seorang raja yang bersunat. Dia panggil apa? Dia panggil apa bintang tu? Bintang ni namanya bintang Malikul Khitan, raja yang telah bersunat. Gitu. Dalam ilmu diorang. Lalu Hercules dah susah hati. Orang lain tak tahu benda ni. Yang tahu benda ni dia dengan kawannya Ibnu Nazur, pakar bintang ni, alim ni. Lalu Hercules pun tanya dekat padri-padri ni, faman yakhtatinu min hadhil ummati. Wahai tuan-tuan semua, siapakah di kalangan umat ini yang bersunat? Maknanya orang Kristian tak sunat, kulub. Gitu tuan-tuan. Dia memang tak sunat. Qalu, lalu apa kata padri-padri ini? Laisa yakhtatin illa al-yahud. Wahai tuanku, setahu kami yang bersunat ialah orang Yahudi. Orang Yahudi yang bersunat. Fala yuhimmaka sya'nuhum. Maka tuanku jangan susah hati. Kalau setakat Yahudi benda kecil lah, kita boleh hancurkan Yahudi tu. Waktub ila madain mulkika fayaqtulu man fihi minal yahud. Kalau tuanku nak, kita boleh hantar bala tentera, kita bunuh Yahudi. Kalau tuanku nak. Kenapa raja ni tuan-tuan, Hercules takut sangat dengan bintang tu? Sebab dalam ilmu Hercules yang dia belajar selama ini, kalau muncul bintang tu bermaksud tak lama lagi Empire Rome akan roboh. Empire Rome akan jatuh. Tapi masalahnya,
siapa dia? Siapa dia? Bintang tu dah muncul. Kalau tuan-tuan baca dalam sirah, ketika malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Mekah tak ada benda, relax, bodoh, tak tahu benda. Yang kecohnya pada malam kelahiran Nabi, pada Yaumul Isnain Sabah, pada pagi hari Isnin ataupun malam Isnin Nabi lahir tu, yang kecoh dekat mana? Dekat Madinah. Apabila orang-orang Yahudi tak boleh tidur, pakat bangun keluar belaka, sehingga ada seorang padri di kalangan Yahudi kata apa? Unzuru ila sama, unzuru ila sama. Dia kata, kau tengok langit, tengok langit. Semua tengok belaka. Laqad zahara najmu, laqad wulida najmu Ahmadul ladzi wulida bih. Itulah lebih kurang dia kata, sesungguhnya pada malam ini telah lahir bintang Ahmad, bintang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu nak bagi tahu terornya orang-orang Yahudi sampai dia boleh bezakan di kalangan jutaan bintang di langit mana satu bintang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang Kristian. Dia boleh tahu pada satu bintang yang dipanggil sebagai Malikul Khitan, bintang raja yang bersunat. Kalau muncul bintang itu, bermaksud tak lama lagi Empire Rome akan terpupus daripada muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Fabainahum ala amrihim utahir qalu birajulin arsala bihi maliku ghassan yukhbiru an khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengah-tengah dalam keadaan begitu tuan-tuan, beberapa hari kemudian datang seorang lelaki, yang lelaki ini diutuskan oleh Raja Ghassan. Raja Ghassan, raja yang duduk dekat sempadan antara Madinah dengan Syam, lebih kurang dekat Jordan. Ya, raja ni orang Arab, duduk bawah Empire Rome. Raja ni raja Kristian. Dia orang tangkap seorang lelaki, dengar-dengar cerita, lelaki ini ada maklumat tentang Nabi akhir zaman. Dia pun tangkap, bawa bertemu dengan Hercules. Falamma istakhbarahu Hiraqlu qala izhabu fanzuru amukhtatinun huwa am la, fanazaru ilaihi fahaddathuhu annahu mukhtatinun. Bila dia orang bawa lelaki ni, ditangkap lelaki ni, bawa kepada Hercules. Hercules kata dekat pegawai dia, menteri dia, korang cek lelaki ni, dia bersunat ke tidak? Sunat ke tidak? Tak pasal-pasal kena bogil tuan-tuan. Bogil lah. Okay. Bogil. Bila bogil, tengok-tengok, sunat. Alamak, sunat. Jadi, dia orang pun tanya lelaki ni, kau orang mana? Kau kabilah mana? Daripada bangsa mana? Lelaki ni kata, kami daripada bangsa Arab. Orang Arab? Wasa'alahu anil Arabi faqala hum yakhtatinun. Lalu dia orang pun tanya dekat lelaki ni, adakah orang Arab semua bersunat? Ya, kami semua bersunat belaka. Faqala Hiraqlu, hadza mulku hadhihi al-ummati qad zahar. Kata Hercules, kalau begitu, confirm Nabi akhir zaman dah muncul. Confirm Nabi akhir zaman dah muncul. Raja yang bakal menguasai umat ini dah muncul. Thumma kataba Hiraqlu ila sahibin lahu birumiyata wa kana naziru fil ilmi. Kemudian Hercules tulis satu surat kepada seorang kawan dia Birumiyah, di sebuah lokasi, dan kawan dia ni merupakan orang alim satu level dengan Hercules. Dia tulis apa? Dia kata, wahai kawan aku, wahai sahabat aku, dia ceritalah malam sekian-sekian dia nampak bintang raja bersunat dah muncul. Betul ke raja ni dah muncul? Betul ke dia ni akhir zaman? Confirm ke, sama ke dengan aku apa yang aku nampak? Dia pun hantar surat tu, dan Hercules keluar daripada Iliad, daripada Palestin, menuju ke Homs, Hims, Syria. Mana Palestin dekat bawah, Hims naik ke atas utara ke Turki. Ya, dia pun on the way menuju ke utara Syria. Falam yarim Himsa hatta atahu kitabun min sahibihi yuwafiqu ra'ya Hiraql ala khuruj Nabi wa annahu Nabi. Dalam perjalanan tu belum sempat sampai ke Syam, sampai ke Hims, datang postman laju hantar surat daripada kawan dia tu, daripada yang Hercules hantar tadi. Kawan dia terus respon terus. Hantar surat balas, dia kata apa? Betul wahai Hercules, betul. Apa yang kau nampak
bintang tersebut dah muncul, aku pun nampak juga. Maknanya dua-dua nampak. Betul benda tu. Nabi akhir zaman dah muncul. Bila Hercules ni tuan-tuan tahu benda tu dan dia dah betul-betul tahu confirm Nabi akhir zaman dah muncul, dan dia kena beriman dengan Nabi ni. Fa'azina Hiraql li'uzama'i Rum fi daskaratin lahu bihimsa. Sampai dekat Homs di Syria ni. Di Homs ni tuan-tuan sekarang terletaknya kubur Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu. Sampai dekat sana tuan-tuan, Hercules sampai dekat istana dia. Dia panggil semua menteri-menteri dia, padri-padri dia duduk. Jangan seorang pun keluar. Summa amara bi abwabiha faghuliqat thumma tala'a faqala ya ma'syara ar-rum hal lakum min al-falahi wa rushd wa yathbuta mulkukum fatubayyi'u hadha an-nabi. Lalu Hercules mengarahkan supaya ditutup semua pintu-pintu istana, jangan siapa pun keluar, sebab Hercules nak tanya satu soalan. Semua dah ada. Apa kata Hercules? Wahai pembesar-pembesar Rom, hal lakum fil falahi wa rushd, nak tak kamu semua mendapat kejayaan, keselamatan? Nak tak? Wa yathbuta mulkukum, dan kerajaan ini akan berkekalan kepada kamu. Mana kita takkan dikalahkan, Rom akan terus berkuasa. Nak ke tidak benda macam ni? Kalau kamu nak, kamu ada satu je cara. Fatubayyi'u hadzan nabi, kamu semua, kita semua kena berbai'ah dengan Nabi ini, Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Hercules kata macam tu tuan-tuan, fahasu khaysata humuril wahshi ila al-abwabi fawajaduha qad ghuliqat. Semua menteri-menteri, padi-padi tuan-tuan, bila Hercules kata macam tu, diorang pun macam kelang kabut, tak mau terima dan pakat lari belaka nak keluar daripada istana. Nak keluar tak boleh, pasal pintu semua kena kunci. Falamma ra'a Hiraqlu nafratahum wa aisa minal iman. Bila Hercules tengok semua menteri lari belaka, padi-padi lari belaka, tinggal dia seorang aja kat depan ni, orang pakat lari belaka, tak nak ikut dia, tak nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Hercules? Rudduhum alayya. Rudduhum alayya. Mana korang semua, tuan-tuan semua datang balik. Datang balik. Jangan keluar, datang balik kepada saya. Datang balik. Diorang pun datang berkumpul depan Hercules. Qala, apa kata Hercules di akhir cerita ini? Ini qultu maqalati anifan akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum. Sebenarnya, tujuan saya cakap benda tu dekat tuan-tuan, saya kata kalau tuan-tuan nak kerajaan kita kekal, kerajaan kita akan berterusan, kita tak ada pilihan kecuali satu aja. Pilihannya ialah beriman dengan Nabi akhir zaman. Bila saya kata macam tu, tuan-tuan semua lari. Sebenarnya tujuan saya cakap macam tu, saya bukan nak tuan-tuan beriman. Saya nak tengok tuan-tuan sayang ke tidak dengan agama kita ni. Agama Kristian, sayang ke tidak? Faqad ra'aitu shiddatakum ala dinikum, dan saya melihat kamu semua sayang kepada agama kita. Jadi bila dia kata macam tu tuan-tuan, padri-padri, menteri-menteri pun berasa lega, dan dia beranggapan Hercules tak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasajaduhu lahu wa radu anhu, lalu dia pun pakat sujud kat Hercules. Maknanya Hercules tak beriman lah, dan dia pun rasa tenang sebab Hercules tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana dzalika akhir sya'ni Hiraqlah, maka dalam riwayat dia kata begitulah akhir orang kata akhir riwayat kehidupan Hercules. Dia tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada pendapat yang mengatakan dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau riwayat yang diceritakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang kita cerita dekat masjid apa nama masjid Alu apa tu? Alu Semela tu kan. Alu Semela apa tu kan. Dalam cerita tu Hercules juga kan, yang dia ni tunjukkan gambar-gambar potret para nabi dan rasul. Semua detail. Bila dia tengok gambar Nabi Muhammad, dia tak pernah tengok Nabi Muhammad, tapi bila ada sahabat tengok, ini gambar Nabi Muhammad, ini gambar Nabi kita. Sahabat tu pun terperanjat. Macam mana gambar Nabi boleh dilukis?
Haikal kata, betul ke ni gambar dia? Betul ke? Iya, betul. Seakan-akan tuanku melihat dengan mata kepala. Inilah orangnya. Terus Haikal dia bangun. Dia bangun. Dia tengok. Dia termenung. Sampai macam tu tuan-tuan. Maknanya dia memang nak beriman dengan Nabi. Tapi dengan sebab dia sayang kerajaan dia, dia sayang jawatan dia, dia sayang kedudukan dia, dia tak beriman dengan Nabi SAW. Sebab tu Nabi kata dalam hadis, Allah Ta'ala bila nak bagi seseorang pemimpin itu menteri-menteri yang baik, menteri-menteri ini akan menasihati dia kalau dia salah, akan menegur dia kalau dia tak betul. Itu kalau Allah nak jadikan wuzara yang baik, menteri yang iza aradallahu bi'abdin khairan ja'alahu wazira khairin. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan seseorang itu baik, Allah akan jadikan menteri keliling kelalangnya baik juga. Tapi bila Allah Ta'ala nak menjadikan seseorang itu jahat, tak elok, rosak, sesat, Allah akan jadikan menteri-menteri dia, keliling kelalang dia, rosak belaka. Itulah yang berlaku kepada Hercules yang akhir tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia dah tahu confirm itulah Nabi, confirm. Dan dia pun nak beriman sebenarnya. Tapi dengan sebab berkawan. Dengan sebab berkawan, maka akhirnya dia pun hanyut sekali. Sebab itulah pentingnya berkawan ini. Nabi kata, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Nak tahu seseorang itu macam mana, tengoklah siapa yang dia berkawan. Itulah kawan kita. Kalau kawan kita kaki masjid, insya-Allah kita kaki masjid. Tapi kalau kawan kita kaki karaoke, insya-Allah kita pun kaki karaoke juga. Nauzubillah min zalik. Jadi begitulah tuan-tuan, sebagai sedikit perkongsian kita pada pagi ini, semoga ini memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Dan sebelum saya akhiri kuliah saya ada mahad di Shah Alam, Mahad Turas Al-Islami. Pengajian kami merupakan pengajian kitab talaqi, dan tuan-tuan pun maklum di Selangor susah nak cari pondok ni tuan-tuan. Mahad tahfiz banyak, tak macam dekat Kedah, Kelantan, Terengganu banyak pondok-pondok pengajian, tetapi di Selangor susah. Jadi kami dan kawan-kawan berusaha untuk membangunkan semula pengajian pondok kita kitab turas di Lembah Kelang. Jadi sama-samalah kita support perkara ini, dan kalau tuan-tuan nak berwakaf, kita ada sediakan tabung di belakang sana. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.